Yang ketiga, Halimah balik pergi perkampungan dia, mendapati semua tanaman yang dia tanam menjadi subur. Binatang-binatang yang dia bela, antaranya kambing menjadi apa? Semua kambing dia susu penuh. Padahal susu tak pernah ada. Susu penuh. Kerana apa? Berkat dia menjaga Nabi Muhammad seorang anak yatim. Ni pengajaran pada tuan-tuan. Berkat jaga anak yatim, Allah Ta'ala tambah rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibatul Aslamiyyatu khadimatu ammihi Abi Lahabin. ثم حليمة السعدية إلى أن بلغ عمره 4 سنوات. Thuwaibah al-Aslamiyah yang merupakan hamba kepada Abu Lahab menyusukan baginda sallallahu alaihi wasallam selepas Aminah. Jadi Thuwaibah ini adalah hamba kepada Abu Lahab yang mana dia dimerdekakan pada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal, iaitu pada tahun Gajah. Yang kedua, menjadi perselisihan ulama, adakah Thuwaibah ini beriman ataupun tidak beriman. Maka di sana di antaranya disebutkan oleh para ulama kita, Al-Imam Ibnu Hajar dan juga Al-Imam Ibnu Al-Arabi mengatakan Thuwaibah al-Aslamiyah radhiyallahu anha beriman. Beriman. Ini disebutkan oleh Ibnu Mandah. Pembetulan disebutkan oleh Ibnu Mandah bahwasanya Thuwaibah al-Aslamiyah seorang yang beriman dengan yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Thuwaibah al-Aslamiyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha menyusukan Nabi selepas daripada Aminah menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa lama tempoh Aminah ibu kandung Rasulullah menyusukan Rasulullah? Ada 3 pandangan. Pandangan pertama kata 3 hari, pandangan kedua kata 7 hari, pandangan ketiga kata 9 hari. 3, 7, 9. Berapa hari hak betul? Semua betul. Ulama ni berpandangan 3, yang ni kata 7, yang ni kata 9. 3, 7, 9. Mana-mana pun tak apa. Tapi yang tepatnya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling tepat. Pasal apa dia menyusu Nabi sangat? Ulama mengatakan Aminah radhiyallahu anha susu dia cepat kering. Maksud dia punya susu dia tu tak lama seperti mana kebiasaan wanita kan 2 tahun selalunya. Dan orang kata, saya pun tak tahulah, orang kata kalaulah bayi itu dilahirkan dan si ibu tak bagi anak tu minum, cepat kering. Betul ke tak betul? Saya tak tahu. Betul belum? Betul ya? Betul. Saya tak tahu tu saya nak tanya. Kan? Tu dia. Itu hikmah lah tu. Maknanya Allah Ta'ala punya peraturan, anak tu kalau dia isap terang, maknanya susu tadi ni akan terhasil. Itu
Kemudian Nabi ada adik-beradik susuan dengan Thuwaibah Al-Aslamiyah? Jawapan dia ada. 3 adik-beradik susuan Rasulullah dengan Thuwaibah Al-Aslamiyah radhiyallahu anha. Yang pertama, bapa saudara Nabi sendiri Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib bukan takat pak belakang saja, tapi dia juga saudara seibu susuan dengan Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Nah, dan Hamzah juga pernah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Dua ibu susuan dia. Dengan Thuwaibah pun benar, Halimatus Sa'diyah pun pernah juga. Itu yang pertama. Adik-beradik susuan Nabi dengan Thuwaibah yang kedua, iaitulah Abu Salamah ataupun namanya Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Abu Salamah, mana? Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Yang ketiga namanya Masruh. Masruh ni siapa dia? Masruh ini adalah anak kepada Thuwaibah. Anak kepada Thuwaibah. Jadi kalau orang tanya kita Rasulullah ada adik-beradik susuan dengan Thuwaibah Al-Aslamiyah? Jawapan dia ada. Yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua Abu Salamah, ataupun nama dia Abdullah bin Abdul Asad. Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Yang ketiga adalah Masruh. Ini 3 adik-beradik susuan Rasulullah dengan Thuwaibah Al-Aslamiyah. Kemudian khadimatu ammihi Abi Lahab. Thuwaibah ini adalah khadam, yakni pembantu kepada Abu Lahab yang merupakan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ni mati gena maklum. Mati dia Islam ke tak? Mati tak Islam. Mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan matinya Abu Lahab dalam keadaan dihina oleh Allah Ta'ala. Antara Abu Lahab dan Abu Talib, yang mana lebih teruk dikenakan azab oleh Allah? Jawapan dia Abu Lahab lebih teruk berbanding Abu Talib. Abu Talib masuk neraka tak? Masuk neraka mengikut pandangan jumhur berdasarkan hadis yang sahih. Walau bagaimanapun dia duduk dalam neraka dikenakan azab yang paling ringan, iaitu diberikan pakai satu set kasut daripada bara api neraka. Bila pakai menggelegar otak serta merta. Ini seringan-ringan azab yang dikenakan kepada ahli neraka. Bahkan disyarahkan oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam An-Nadwi rahmatullahi alaih, bila mana ahli neraka yang dikenakan seksaan pakai slipper daripada bara tadi ni, bila mana kepala otak dia menggelegar, maka pada ketika tu dia akan merasakan dialah orang yang paling teruk ni kena balul dalam neraka. Padahal dia tak tahu dialah yang paling ringan, yang paling mudah, yang paling sikit rasa sakit di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun Abu Lahab diberikan keringanan pada hari Isnin sahaja. Hari Isnin dia diberikan keringanan oleh Allah. Di dalam neraka diberi sedikit minum. Minum tu lagu mana? Ayat yang diberikan oleh Allah kepada Abu Lahab dalam neraka disebabkan dia memerdekakan Thuwaibah Al-Aslamiyah pada hari kelahiran Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal adalah sebesar pusang ibu jari. Ni pusang kita ni. Ayat keluar macam mana? Seolah-olah lagu ni. Maklum pun tengok saya hisap pun. Makna dia apa dia? Sikit sangat. Ibarat kata pergi makan kedai nasi kandang, kita lapar.
Order teh tarik kat mamak tu, teh air apa ayak mai. Pak Long pun punya ngisap, tapi ayak masuk tak kuat. Betul? Bini dia picit straw. Mulut perok tak lepas ni. Betul? Bini dia picit straw. Dia kata lepas kat Pak Long. Hang boleh ketua saja kat aku lah. Makna dia sikit sangat yang dia dapat. Pasal apa? Rahmat Allah ke atas Abu Lahab, belas kasih pada Abu Lahab kerana dia seronok dan menghargai hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan orang Arab maklum, bulan Rabiul Awal tak ada peristiwa istimewa. Ni kena tahu. Dalam hidup orang Arab, habaq bulan Rabiul Awal tak ada apa, kosong. Ibarat kita kata kalau bulan Ogos tak ada sambutan kemerdekaan. Contoh kita kata bulan Ogos lalu kita nak sambut 31 Ogos hari merdeka. Takdirlah kita kata bulan Ogos tu bukan merdeka, merdeka 16 September. Bulan Ogos ada apa? Tak ada apa. Betul. Tapi bulan Ogos 31 mesti sambut merdeka, merdeka. Ada peristiwa tu. Dalam tamadun Arab, kehidupan orang Arab sebelum kelahiran Nabi, Rabiul Awal tak ada peristiwa istimewa. Sejak bila dia istimewa? Bila hari lahir Nabi, bermula di situlah Rabiul Awal adalah bulan yang menjadi hari kemuliaan bagi orang Arab dan orang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak bulan-bulan yang memang terkenal dan sudah dimaklumi oleh orang Arab? Antaranya Ashhurul Hurum, 4 bulan haram tu. Kita tak tahu dah. Lagi bulan apa? Bulan Zulhijjah. Dah, orang pi mana Zulhijjah malu? Kawan kita lah ni duk naik kapal terbang pi mana? Tokyo. Pi mana? Pi haji. Dah, depa masuk Madinah dulu. Hari ni hari apa? Hari Selasa. Ada aku trip pihak ni. Besok kalau ada flight besok adalah flight yang terakhir akan mendarat di lapangan terbang Madinah Al-Munawwarah. Lepas daripada Rabu tak ada flight yang terbang turun di Madinah, semuanya akan turun di Jeddah. Dan kita pun doa harap juga pun ada flight haji yang akan datang, flight itu akan terbang turun di lapangan terbang Kulim. Gagak dah jadi dah. Tak jadi kalau mana ada Kaabah di Kulim, hak maklum pun tui ke turun di Kulim. Tak ada saja melawak kan. Jadi tak ada lah. Bulan Zulhijjah terkenal dengan orang berhaji. Tapi bulan Rabiul Awal tak ada apa. Baik. Dan kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala dalam kehidupan orang Arab, kalau habaq pasal mandi, dia tahu mandi dia guna. Tak payah habaq mandi. Habaq mandi mau bagai tahu. Cerah ayam bagi basah, mandi dah nama dia. Kan? Tetapi ada satu benda yang orang Arab tak tahu, nama dia wudu. Wudu tu dia perbuatan tu dia bagi wudu. Ayat qolah tu dia bagi wudu. Ayat qolah tu dia bagi wudu. Maklum hari ni puasa hari putih ke hari kelabu hitam ke apa? Maklum makan sok. Perbuatan memakan makanan itu namanya suhur. Nah, ada pun makanan hak maklum masak sahur nama dia. Masak apa? Saya bukan masak sahur, saya masak cudang. Memanglah. Perbuatan memakan itu nama dia suhur. Nah, perbuatan memakan makanan pada waktu sebelum subuh tu dia namanya suhur. Adapun makanan hak kita makan, cudang ke, cendol ke, pulut belam ke, sehari ni boleh makan pulut belam ke, kuatiau goreng ke, hak kalau goreng dia tak ni dah, kuatiau goreng tu. Nah, makan ni lah tu sebelum subuh, nama dia sahur. Tu beza su. Wudu ayat yang diguna untuk
basuh anggota. Ni ayat ni nama dia wudu. Maklum cerah pi di atas tangan sapu tu dia bagi wudu. Allah, kami ingatkan macam tak macam. Sopa Aiman Syarokhan semacam tak? Tak semacam, tapi handsome semua lebih kurang, tapi saya lebih daripada dia kan. Itu baik. Jadinya itu keadaan dia. Orang Arab dia faham tak mandi? Faham. Tapi bila main bab wudu, Allah tak cerita berwudulah dalam Quran. Tak. Allah sebut kaifiyatul wudu, cara nak berwudu sebut secara jelas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah sebut idza qumtum, yani idza qasadtum, kalau kamu nak sembahyang, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka. Allah sebut cara wudu basuh muka. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan dua tangan kamu, tangan hak mana tangan dari ujung ni sampai kepala bau bagi tangan. Tapi Allah Ta'ala mentakhsiskan, mengkhususkan anggota tangan yang dimaksudkan dalam wudu dia ilal marafiq, bermula hujung jari sampai al marafiq, yakni kepala ni, kepala siku kita ni. Allah sebut detail. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapu sebahagian daripada kepala. Rambut kita ni lah rambut hak duk batas kepala. Tapi kalau rambut panjang duk sampai tang ni, maklum ni beduk orang ni. Maklum ambil ayam tenyeh tang ni. Tu nak tolong mana-mana duduk tang kepala dia burung tu. Sah dah? Tak sah. Dia tak duduk dalam batas kepala. Walaupun dia kata rambut saya ni kan sambung dengan kepala, kita pun tak kata rambut dia sangkut dengan perut, tang kepala juga. Tapi nak bagi faham tang mana batas kepala tu. Ni ulama detail dalam permasalahan ni. Wamsahu bi ru'usikum, sunat mazhab Syafi'i, orang hak ada rambut, laki perempuan, hak laki lah terutama, angkat ni celuk itu, tarik main depan. Pasal apa sunat lagu tu? Kita ada rambut. Ni maklum bayanglah rambut saya. Walaupun tak ada rambut, baru cukup kemarin. Betul. Kita ambil air sapu. Bila sapu, rambut kita hak awal pacak ni akan duduk pergi ke belakang. Betul tak betul? Maklum bulu tengok kan. Lepas tu tolak main depan pula, rambut kita akan naik balik. Betul tak? Maka sunat tarik belakang, main depan balik. Pasal apa? Nak bagi sepak hak depan kena, sepak hak belakang kena. Faham ni? Ni sebut dalam kitab begitu. Dalam kitab I'anatul Talibin, Syarah dalam Fathul Mu'in, ada sebut dalam jilid yang pertama tu, basuh rambut. Orang perempuan basuh kepala, dia ambil sabun saja, tak sah. Ni bukan kepala orang ni. Dia kata kepala lah ni. Betul tak dia kata kepala? Pada bahasa betul nama kepala. Maklum sakit gigi, maklum tunjuk tang mana kat doktor tu. Doktor, saya sakit gigi ya. Doktor tanya, tang mana sakit gigi ni tang ni? Awak tak bang sakit kepala. Betul tak betul? Tu nak kena faham makna pada bahasa, makna pada istilah. Kawasan kepala, telinga pun duduk dalam kepala. Betul tak betul? Kening duduk dalam kepala. Betul tak betul? Sakit kepala. Sakitnya kepala. Duduk ngadu kat belung. Sakitnya bang, kepala cek. Tang mana? Ni tang ni tolong Ustaz. Lagi kita kata mohon mana? Kepala duduk ni. Tu makna apa? Merujuk kepada makna istilah kepala hak kita nak tu tang mana. Itu tu. Baik. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, dan kaki ilal ka'bain, sehinggalah pada buku tadi. Jadi Allah Ta'ala mentakdirkan Nabi Muhammad lahir pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, dan pada bulan Rabiul Awal Allah Ta'ala nak memasyhurkan bulan Rabiul Awal di samping bulan-bulan yang lain. Habis itu. Baik. Jadi Nabi lahir pada hari apa? Hari Senayan kita sebut dah. Kemudian Halimatus Sa'diyah.
Halimatus Sa'diyah. Siapa nama Halimah ni maklum? Halimatus Sa'diyah nama dia Halimah binti Abi Dhu'aib Abdullah bin Al-Harith. Halimah binti Abi Dhu'aib Abdullah bin Al-Harith radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Maqam dia tang mana? Maqam dia di perkuburan Baqi'. Tengah-tengah Baqi', kita nampak maqam Sayyidina Osman. Kita masuk maqam Sayyidina Osman, maqam dia duduk balik kiri tepi jalan, kita duduk jalan dalam perkuburan Baqi'. Itu maqam Halimatus Sa'diyah. Suami dia nama apa? Suami Halimah namanya Al-Harith bin Abdil Qira. Al-Harith bin Abdil Qira, ataupun nama gelaran dia Abu Kabsyah. Abu Kabsyah adalah gelaran kepada suami Halimatus Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Baik. Bagaimana dia boleh mengasuh Rasulullah? Menjadi kebiasaan orang Arab, dia akan ambil upah nyusu. Ambil upah nyusu. Baik. Dia mai daripada perkampungan Bani Sa'ad bersama dengan kawan-kawan dia menaiki keldai. Keldai dia nama apa maklum? Keldai dia nama Qamra. Keldai dia nama Qamra. Jadi dituntut bagi kita menamakan binatang ternakan kita. Ada orang bela kucing, dia buah nama apa kucing dia? Dia buah nama Dollar Superstar, nama kucing dia. Buah biar nama apa? Maklum bela hamster, nama apa ni? Hamster maklum nama meluk misalnya. Walaupun dia lelaki, buah biar meluk. Kan? Maklum bela apa? Lembu, nama apa ni? Lembu kesayangan, nama Gaby. Nama Gaby. Tak sesuai langsung lembu nama Gaby. Ini bela kambing nama apa? Kambing ni hak paling saya sayang. Nama apa? Ronaldo. Kambing tak? Ronaldo. Contoh. Boleh tak buah nama pada binatang? Boleh. Tak jadi masalah. Hatta unta Rasulullah pun ada nama. Unta Nabi nama Qaswa. Unta Nabi nama Qaswa. Qaf Sad waw alif hamzah. Qaswa. Qaf sin waw alif hamzah. Qaswa. Ini unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warna putih yang Nabi selalu naik atas belakang dia, mati 3 bulan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Mekah, Halimah mencari siapa-siapa yang nak bagi anak untuk menyusu. Maka yang Halimah harapkan adalah dia akan dapat anak yang ada pak, ada mak, bukan anak yatim macam Rasulullah pada peringkat awal. Nah, pasal apa? Sebab kalau dapat anak yatim, bayaran dia taklah banyak, pasal mak saja kerja. Tapi kalau dapat anak hak tak yatim, nah, pak kerja, mak kerja, masyuk banyak sikit. Tetapi takdir Allah Ta'ala maklum, kawan-kawan Halimah semua dapat anak yang tidak yatim, tinggal Halimah seorang duk cari tak jumpa-jumpa. Maka Halimah pada peringkat awalnya berputus asa. Suami dia Al-Harith bin Abdil Qira pesan kepada Halimah, wahai isteriku, jangan kamu sedih, jangan kamu hampa. Ketahuilah Allah Ta'ala nak bagi benda yang barakah, benda yang istimewa yang tidak diperolehi oleh kawan-kawan kamu yang lain. Ini kata-kata semangat Al-Harith bin Abdil Qira, suami kepada Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Akhirnya bertemu dengan ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diserahkan Rasulullah. Dalam keadaan ketika itu apa yang berlaku maklum? Pada ketika itu Halimatus Sa'diyah dia pun pasien hak sama juga, jenis susu cepat kering. Anak dia isap kering, sehari anak dia tak boleh lena. Sehari mai sikit anak isap kering tak boleh lena. Maknanya anak dia tak pernah puas isap susu badan dia. Tetapi kata Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha, apabila aku diberikan, aku pegang Muhammad, aku tegak pada dada aku,
maka pada ketika itu Halimah merasai keberkatan apabila buah dada dia susu penuh dengan serta merta, full tank full tank, bahasa kita full tank lah. Maka dia bagi siapa Ishaq puting susu dia, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nabi Ishaq susu dia. Lepas Nabi Ishaq, siapa pula yang Ishaq? Anak dia Syaimah, anak dia pula Ishaq. Kata Halimah, anak aku tak pernah Ishaq susu aku sampai telena. Apabila adanya Muhammad lepas Nabi Ishaq, Nabi lepas tu bagi pula kat Syaimah. Syaimah minum sampai terlentok dengan puting susu mak dia. Subhanallah. Ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan tahu. Yang kedua, dalam perjalanan balik, keldai Halimatus Sa'diyah lebih laju daripada keldai-keldai yang lain. Kawan-kawan dia hak belah pada dia. Sehingga kan keldai dia ni pecut laju. Laju tak mana tak tahulah, kira laju pada keldai lain lah. Kira potong habis kawan dia, sampai kawan-kawan dia yang lain kata, Halimah, apa dah jadi dengan keldai hang? Awal tadi main macam nak mati, ni derah pada kami pula. Dah lah hang balik lewat, tapi hang dulu sampai. Sebenarnya itu keberkatan yang kedua yang dirasai oleh Halimah, tunggangan dia laju. Subhanallah. Dua. Yang ketiga, Halimah balik pergi perkampungan dia, mendapati semua tanaman yang dia tanam menjadi subur. Binatang-binatang yang dia bela, antaranya kambing menjadi apa? Semua kambing dia susu penuh. Padahal susu tak pernah ada. Susu penuh. Kerana apa? Berkat dia menjaga Nabi Muhammad seorang anak yatim. Ni pengajaran pada tuan-tuan. Berkat jaga anak yatim, Allah Ta'ala tambah rezeki. Sebab tu Nabi kata, aku dengan anak yatim lagu ni dalam syurga. Nabi tak buat lagu tu. Ni black metal. Lagu ni Nabi buat lagu tu. Nampak tak belum? Ni belum. Nampak tak? Ni berapa belum? Dua ringgit. Kan? Selalu dia buat lagu ni, orang perempuan selalu buat benda tahu nak. Ya, cuba kita tahu nak ni. Dia buat lagu ni, dia buat lagu ni. Tahu nak? Malu. Kedai mah. Pasal apa? Duk try 10 dekat. Sama usah lah. Pak lagu tu 10 dekat. Hak ni 10 perlu segala maneka dia ada. Ni orang lelaki dia buat lagu, orang perempuan. Orang lelaki buat lagu ni, alamatnya tidur luar malam ni. Contoh jangan marah. Ni Nabi kata, aku dengan anak yatim dalam syurga lagu tu. Dekat sangat. Jadi Nabi seorang anak yatim. Maka Nabi dibesarkan di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Sampailah satu ketika ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, apa berlaku? Nabi main dengan kawan-kawan dia yang seumur dengan dia lah. Jadi bila Nabi main dengan kawan-kawan, menunjukkan Nabi seorang manusia. Nabi bukan seorang jin, Nabi bukan malaikat, Nabi manusia. Apa dalil dia? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ay min jinsikum. Kami utuskan kepada kamu seorang rasul daripada min anfusikum, daripada kalangan kamu, yakni daripada sejenis kamu, iaitu daripada kalangan manusia. Jadi sifat wajib bagi Nabi 4, sifat mustahil 4, sifat harus 1. Apa dia? Siddiq, amanah, fatanah, tabligh 4. Lawan mustahil 4 pada hak sifat tadi tu. Harus sifat apa? Sifat basyar, sifat kemanusiaan. Lapang, dahaga, penat, letih, bertenaga, miskin, kaya, sakit, tak sakit. Ini sifat kebiasaan manusia. Makan, tak makan, kahwin, ada anak, tak ada anak, mati, hidup. Ini sifat sebagai seorang rasul. Jadi mereka juga manusia, tetapi bukanlah seperti manusia biasa. Ada kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Nabi duk main, maka datang malaikat alaihi wassalam, iaitulah malaikat Mikail dan juga Israfil alaihi wassalam.
Mai dua malaikat ni maklum mai belah dada Nabi. Bila mai belah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dicuci dengan air Zam-Zam. Nah, dicuci dengan air Zam-Zam dan dibuang hitam-hitam yang ada dalam hati Rasulullah. Dia kata takkan dalam hati Nabi pun ada tumpukan hitam. Adakah hati Nabi tak baik? Tak. Ulama mengatakan itu hanyalah kinayah, simbolik sahaja. Simbolik sahaja. Ini disebutkan dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah. Jadi simbolik sahaja nak menunjukkan Allah Ta'ala memerhatikan hati manusia. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak menilai daripada pandangan luar. Kamu segak ke tak segak ke, baju kebaya ke baru mengkarung ke apa, Allah tak nilai di situ, tetapi dinilai ila qulubikum wa a'malikum, pada hati dan juga pada amalan kamu. Maka dicuci dan dipekuk balik begini. Dan peristiwa ini dilihat oleh kawan-kawan Rasulullah yang duk main pada ketika tu. Mereka balik bagi tahu Halimah, wahai makcik, anak makcik kami nampak dia kena belah dada lah apa semua. Maka Halimah dia takut, menyebabkan dia ambil Rasulullah, bawa balik semula, diserahkan kepada Aminah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Dia bagi tahu, dia kata, wahai Aminah, aku nak serah balik anak kamu ni. Pasal aku tengok dia pun pelik dah, aku takut mati dan sebagainya. Kata Aminah radhiyallahu anha, wallahi, demi Allah, Allah tidak akan memberikan kecelakaan kepada anakku. Bahkan Allah akan sentiasa memelihara dan memberikan kebaikan kepada anakku. Hang jangan takut, hang jaga anakku, jangan risau. Walaupun begitu, Halimatus Sa'diyah minta izin kali yang kedua, wahai Aminah, boleh tak dah hang kata lagu tu, aku nak minta izin nak ambil, nak jaga lagi Muhammad anak kamu ni, boleh tak boleh? Kata Aminah, falyatafaddal, dipersilakan, aku nak ambil dia wahai Aminah, aku nak merasai lebih banyak lagi keberkatan yang ada pada anak kamu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik. Yang seterusnya, ada anak ataupun adik-beradik susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Halimatus Sa'diyah? Jawapan dia ada. Jawapan dia ada. Siapa dia hak pertama? Ni semua anak kandung Halimatus Sa'diyah. Yang pertama Abdullah bin Al-Harith. Abdullah bin Al-Harith. Yang kedua Anisah binti Al-Harith. Anisah binti Al-Harith. Yang ketiga Hudzafah. Hudzafah, ha zal alif fa ta marbutah. Hudzafah, ataupun disebutkan enam pandangan yang lain kata Jazimah. Ada yang kata nama dia Hudzafah, ada yang kata nama dia Jazimah, jim alif zai mim ta marbutah, binti Al-Harith. Yang masyhur nama Hudzafah ataupun Jazimah ni masyhur, yang kita dengar nama apa? Syaimah. Itu nama dia kita dengar tu, Syaimah. Tiga orang ni adik-beradik susuan Rasulullah dengan Halimatus Sa'diyah. Syaimah dengan Rasulullah, yang mana lebih tua? Syaimah lebih tua daripada Nabi. Kerana ulama mengatakan ketika mana Nabi di bawah jagaan Halimah, yang duk mengasuh Rasulullah adalah Syaimah. Ibarat kata abang mengasuh adik ataupun kakak mengasuh adik. Lebih kurang itulah. Mungkin Syaimah umur dia sekian, Nabi muda daripada dia. Begitu keadaan dia. Kemudian Halimatus Sa'diyah pula menjadi ibu susunya, nya Rasulullah, sehingga baginda berumur
berumur 4 tahun. Tengok nota kaki di bawah lah. Ketika baginda sedang bermain-main dengan rakan-rakannya di kawasan peliharaan kambing. Jadi hukum semayang di kandang unta makruh hukum dia. Hukum dia makruh. Pasal apa makruh? Dalam hadis Nabi sebut unta ni kadang-kadang kena rasuk setan. Unta ni kadang-kadang kena rasuk setan. Tak kata unta, orang pun kena rasuk setan. Betul tak? Tapi Nabi nak khusus pada unta tu. Kerana dalam satu hadis menyatakan ketika mana satu hari musim haji kalau tak silap, seorang sahabat ni wukuf di Arafah dan dia semayang sebelah unta dia. Unta dia, lepas tu dia semayang sebelah unta dia. Waktu dia semayang tu unta dia jadi gila. Tak tahulah gila apa. Cara jadi tak tui dah unta dia. Dan akhirnya unta dia naik pijak atas dia, mati. Maka daripada kisah itu, ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan solat di kandang unta adalah makruh ataupun sembahyang berdekatan dengan unta tadi ni hukumnya adalah makruh. Sah tak? Sah hukum dia. Mayang di kandang kambing makruh tak? Tak makruh. Dia kata kalau kambing naik pijak, soalan dia, kalau kambing naik pijak tak macam dengan unta. Unta pun naik pijak juga. Kita tanya dia, antara unta dengan kambing pijak, hak mana lorak lagi? Nak tanya lah. Antara lelaki kita naik pijak atas belakang kita dengan cucu umur 3 bulan naik atas kita. Maklum agak-agak hak mana terkeluar tai kita. Lelaki kita pijak kan, cucu kita pijak. Lelaki kita pijak tak ada naik tengah belakang, pijak putih, patah 6 putih dah. Begitulah hal keadaan unta dan juga kambing. Kat mana lagi makruh? Di mana antaranya? Dalam tandah. Tak ada kerja mayang dalam tandah. Awak masjid usta ni tak cukup sangat dah tempat nak mayang bila dalam tandah dia kata dalam mengaji pekor trek bila. Kan? Tu tak ada kerja. Sah dah? Sah. Mayang tak mana lagi makruh? Semayang di tempat sembelihan. Orang nak korban dia duduk pergi semayang sunat qabliyah ke apa, duha apa mana nak beritahu. Ustaz Nizam duduk bismillah ya Allahu akbar, dia Allahu akbar. Duduk buat wara'dul wa barqud yaj'aluna asabi'ahum. Dia duduk buat belajar syekh dah. Makruh. Tak mana lagi tempat melampah haiwan sembelihan. Gantung kambing duduk tu yang duduk serenda yang kambing, dia pergi duduk sebelah kambing. Allahu akbar. Baru ikhnya mau gantung kan dia beli sebelah kambing tu. Hukum dia makruh di sisi mazhab Syafi'i. Sudah habis itu. Wafatu ummihi, wafatnya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrihi wa hiya raji'atun minal madinati. Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika dalam perjalanan pulang daripada Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu, ketika mana? Ketika itu ketika mak Nabi mati. Babik itu. Baginda berumur 6 tahun. Baginda berumur 6 tahun. Baik. Dalam satu riwayat mengatakan selepas daripada Nabi hijrah, Nabi sampai Madinah, Nabi masuk saja sampai di Madinah Al-Munawwarah, terutamanya di kawasan perkampungan Bani Najjar. Sampai di perkampungan Bani Najjar, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk lalu ke kampung Bani Najjar. Nabi kata, "Huna nazaltu bi ummi wa fi hadhihi dar qabr Abi Abdullah." Bila sampai perkampungan Bani Najjar, Nabi kata kat sahabat, "Wahai sahabat, dulu tahun ni aku pernah main dengan mak aku. Main apa? Aku main ziarah makam ayah aku yang nama dia Abdullah." Sampai saja Madinah, lalu ke kampung Bani Najjar. Nabi kata, "Huna, di sini. Nazaltu, aku pernah turun, yakni aku pernah sampai dah ni.
wa ummi bi wa ummi, aku dan mak aku Aminah, wa fi hadhihi dar, dan di kawasan inilah qabra abi Abdullah, maqam ayah aku iaitulah Abdullah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Ummu Aiman bersama dengan Nabi pada ketika itu waktu hijrah. Ummu Aiman kata, "Fasami'tu ahaduhum," dan waktu Rasulullah kata lagu tu, aku mendengar ada suatu suara daripada penduduk Madinah. Dia kata apa? Dia kata, "Hadza nabiyyun hadhihi al-ummah wa hadhihi daru hijratihi." Dia berkata, ni hampa nak tahu tak, yang mana ni adalah Nabi di akhir zaman, Nabi umat ini, dan Madinah ini bumi tempat dia berhijrah. Nampak tak malu? Baik. Zaman kita ada tak Fir'aun? Halo, ada tak Fir'aun? Umat Nabi Muhammad ada tak yang digelar sebagai Fir'aun? Ha? Ada ke tak ada? Halo? Ada ke tak ada? Ke kepala dia fikir dah bila nak berhenti nikah lah. Sekali dia petiu bisik kami nak tengok Malaysia lawan Bangladesh ni malam ni. Siapa dia maklum? Fir'aun umat Nabi Muhammad, iaitulah Abu Jahal. Abu Jahal digelar sebagai Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak menunjukkan jahatnya Fir'aun, takabburnya Fir'aun. Fir'aun hak betul zaman Nabi Musa tu. Perangai macam tak kamu jahat, perangai macam. Maka disebutkan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah kerana Dr. Muhammad bin Abu Syahbah kata bahawasanya Abu Jahal Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhir, wa qad dhahabat ila al-Madinati li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Ibunya pergi ke Madinah Al-Munawwarah untuk menziarahi perkuburan bapanya, yakni Abdullah. Berapa lama duduk di Madinah? 1 bulan. Datuknya Abdul Muttalib turut serta dalam perjalanan ini. Tengok nota kaki bawah. Ada yang berpendapat baginda bersama ibunya Aminah dan Ummu Aiman pergi ke Madinah. Dalam kitab hak atas, matan dia hak atas kata mak Nabi Abdul Muttalib, satu pandangan. Nota kaki di bawah kata yang Nabi, mak Nabi Ummu Aiman tanpa disebut Abdul Muttalib. Hak mana betul? Dua-dua betul. Ini mengikut para pengkaji sejarah. Kedua-duanya maklum, nak kata Tuan Nabi pi tak apa, nak kata Ummu Aiman pi tak apa, tak menjadi masalah, tak bawa kufur pun. Selepas kewafatan ibunya, Ummu Aiman radhiyallahu anha membawa baginda sallallahu alaihi wasallam pulang ke Makkah Al-Mukarramah, wa qad dufinat bil abwa'i wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinati. Ibunya dimakamkan di Abwa, iaitu sebuah kampung yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Fahadanathu Ummu Aiman khadimatu abihi Abdullah. Ummu Aiman radhiyallahu anha menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan khadam kepada Abdullah, bapa Rasulullah. Ketika ayah Nabi mati, pak Nabi tak tinggal banyak harta. Antara hak dia tinggal adalah Ummu Aiman, dan Ummu Aiman ni umur dia panjang. Ketika mana Nabi wafat, umur Nabi 63, Ummu Aiman tak mati. Panjang umur dia. Wallahu a'lam bissawab. Sambung pada pertemuan yang akan datang. Wafatu jaddihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam insyaallah ta'ala. InsyaAllah sepanjang umur dah sambung bulan depan. Tak ada apa. InsyaAllah di belakang maklum kita ada bawa jualan untuk pada pondok kita, membeli sambil menderma. Maklum boleh
dapatkan di belakang produk kita Koko Habib 125 ringgit, ada 50 40 buku. Ada boleh dapat lah, buat balik dekat cucu ke apa kan, balik lagi minum dengan Pak Long kan, tapi tengok bola tu seorang jawab, insya-Allah boleh dapatkan di belakang sana insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi